Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan satu tajuk, iaitu mengenai jalan-jalan yang biasanya syaitan masuk dalam tubuh badan kita melalui satu jalan yang dinamakan dengan marah. Bila kita dah mula tak boleh kawal kemarahan dalam hidup kita, maka senang dah untuk di waktu itu syaitan mengganggu ataupun syaitan menguasai diri. Dalam hidup kita, di antara perkara yang kita kena jaga sangat, jangan benarkan yang disebut dengan syaitan menguasai diri kita. Tak terkawal, kadang-kadang diri kita ni dengan kawalan syaitan menderu-deru masuk, menguji dalam hidup kita. Lalu Islam ajar supaya kita ni jaga. Jaga apa dia? Jaga hati kita, jangan sampai peringkat hati kita ini dikuasai oleh syaitan. Bila hati kita dikuasai oleh syaitan, yang menyebabkan kita berbuat benda yang dilarang oleh Allah. Yang ni yang kita kena kawal sangat dalam diri kitanya, supaya kitanya tak terganggu dengan gangguan-gangguan syaitan ini pada diri kita. Sebab itulah bila kita marah, kita diajar supaya kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kenapa kita kena sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim? Jawabnya kerana bila kita marah tu, syaitan lah yang masuk dalam badan kita, yang menyebabkan kita jadi tak rasional. Kita jadi tak betul dalam hidup kita, tak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sambung lagi dalam bab ini, di mana kita sebut dalil-dalil daripada Al-Quran dan kita sebut tentang dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang mengenai bagaimana kita dilarang daripada hidup dalam keadaan marah. Hari ini kita sebut tentang asar pula. Asar daripada sahabat-sahabat Nabi SAW ataupun para alim ulama yang benar-benar bekerja untuk kepentingan agama ini. Mereka sebut tentang bab marah ini. Antara kata-kata asar, dia sebut apa dia? Katanya Hasan berkata, "Hai anak Adam," yakni manusia. Dia sebut demikian, wahai anak Adam, itu manusia ini sendiri. Setiap kali mana kamu marah, maka di waktu itu kamu melompat. Dia sebut melompat ni maknanya kamu tak terkawal. Itu kita kena terjemah macam tu. Bukannya bila kamu marah tu kamu terloncat-loncat, tidak. Tapi bila kamu marah, kamu ni dalam keadaan yang tidak terkawal. Itu kesan bila kamu marah. Dan hampir saja kamu itu melompat, maknanya kamu tidak terkawal. Kemudian dengan kamu tidak terkawal pada diri kamu tadi, kamu terjun dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh kamu. Kita tengok kan ramai mana orang yang dia bila dia tak terkawal, akhirnya dia jatuh. Jatuh pada diri dia. Baru ni ada seorang cikgu kan. Cikgu yang selfie dekat bangunan. Kita tengok. Dia selfie dekat bangunan tinggi dekat Mexico ke mana ni. Tak silapnya. Dia ambil gambar tu, dia pegang batang tu, dia dekat dengan dekat beranda apartmen dia, kondominium dia tersebut. Dia ambil gambar, tiba-tiba tak terkawal. Jatuh terlentang. Jatuh tu kira jatuh ke bawah terus matilah. Ni nak sebutnya gambaran bila kamu tak terkawal. Demikian juga bila berlaku kemalangan. Bila berlaku kemalangan, maknanya kamu tak terkawal. Kita tengok kapal terbang yang baru terhempas tu. Tak terkawal. Baru naik 5,000 meter baru. Bukannya tinggi lagi pun.
Tapi jatuh dia tu, impact dia tu sampai putus tangan-tangan. Sampai kita diberitahu jenazah mayat ni hancur berkecam. Hancur berkecam. Kenapa tak terkawal lah? Bila jatuh dalam air, padahal air ni lembut. Patutnya bila jatuh dalam air ni, taklah sampai tahap demikian. Tapi nak sebutnya tak terkawal. Bila tak terkawal, dia jadi sampai tahap demikian. Ini contoh. Bahkan disebut banyak kali kan, bahawa bila kita bawa anak kita naik kereta tu, jangan kita tak pakai seat belt. Kerana bila kadar kelajuan 30 km, dia beritahu 30 km je kereta kita bawa tu, tapi kalau berlaku accident, anak ni akan terhampak di dashboard tu macam jatuh 5 tingkat. Anak sebutnya 30 km sejam je kita bawa. Maknanya kecil je, tapi impact dia tu, kesan dia tu sampai peringkat boleh macam jatuh daripada bangunan setinggi 5 tingkat. Ini disebut demikian. Dalam kajian, orang buat kajian. Maknanya itu baru nak sebutnya jasad. Kalau kena pada jasad, demikian juga dengan marah. Bila kamu marah, tak terkawalnya kamu sampai masuk neraka kamu. Ini gaya yang disebut oleh para alim ulama nak ajar pada kita. Kawal marah kamu. Bahayanya marah ni sampai peringkat kalau orang yang dia marah tak terkawal dia, kesan dia apa dia? Masuk neraka. Masuk neraka kalau dia tak jaga kemarahan ini. Maknanya bahaya. Penyakit marah ni, kalau kita ada penyakit marah ni melampau, tak terkawal, kemarahan kita, kesan dia terlampau amat teruk, di mana sampai terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi, Ja'far bin Muhammad berkata, marah itu adalah kunci semua keburukan. Bila kamu marah, itu tanda keburukan, segala jenis keburukan yang ada bermula daripada sinilah. Bila kamu marah je, dalam hidup kamu dah mula marah, maknanya segala benda yang buruk ni datang dalam hidup kamu. Orang yang marah kan, kita boleh tengok muka dia pun berubah. Kemudian dia tindakan dia pun berubah. Cara dia bercakap pun berubah. Semua jadi buruk pada diri dia. Tak ada lagi setakat ni orang yang marah, muka dia jadi semakin handsome. Tak ada. Dia semakin marah, semakin cantik muka dia. Tak ada. Nak sebutnya, bila kita ni marah, berubah terus. Jadi buruk terus. Muka jadi buruk. Kemudian suara pun jadi buruk. Kemudian segala benda jadi hodoh terus. Kan kesan daripada mana? Kesan daripada marah. Itu kesan dalam hidup seseorang. Kemudian sebahagian daripada kaum Ansar berkata, katanya puak kaum Ansar, kepala ataupun pokok pangkal menyebab kurangnya otak ataupun jadi tak cerdik hidup ini, untuk dapat berfikir sihat ialah berkata tajam. Maksudnya keras dan menyakitkan hati orang yang dituju tadi. Maknanya bahasa yang kasar. Kalau kamu ni dah mula dalam hidup kamu ni, dalam hidup kamu di antara benda yang menunjukkan kamu tak cerdik, bila bahasa-bahasa kamu, kata-kata kamu dalam keadaan yang tidak sopan. Tidak kata kasar pada kamu. Sedangkan pemimpinnya ialah kemarahan. Mengapa kamu jadi bercakap kasar ni? Sebab kamu marah. Bila kamu marah, kamu tak boleh nak kawal diri kamu. Bila orang kita ni kita marah kan, keluar perkataan-perkataan yang tak sesuai dalam hidup dia. Dan pemimpin kepada yang disebut dengan kebodohan diri dia tu, ialah dia marah. Bila dia marah, dia jadi demikian. Hidup dia dalam keadaan demikian. Barang siapa yang rela pada kebodohan, katanya kaum Ansar lagi disebut, siapa-siapa yang dia rasa sonok dengan bodoh, jadi bodoh, maka ia tidak memerlukan lagi pada sifat hilm, yakni sabar, maksudnya sekalipun dikatakan bodoh. Siapa-siapa yang dia nak sangat pada diri dia ni, yang disebut membiarkan diri dia kebodohan, biarkan diri dia dikawal oleh nafsu dia, dikawal oleh yang disebut dengan kemarahan dia tadi. Marah yang melampau dalam hidup dia ni, dia tak perlu lagi pada sifat al-hilm. Hilm ni nak sebutnya kita lemah lembut. Lemah lembut dalam hidup kita, tenang, berlapang dalam diri kita. Di dalam keadaan yang berlapang ni, kamu tak perlu lagi. Kerana apa dia? Yang kamu ni, bila kamu marah,
memang diri kamu tak terkawal pada diri kamu. Tetap saja berdiam diri dan memberikan kemanfaatan. Macam mana kamu nak suruh selamat diri kamu ni? Kamu diamlah. Lebih baik dan membawa manfaat pada kamu. Sedangkan bodoh yang betul memang bodoh adalah suatu cela dan memudaratkan atau membahayakan. Dan berdiam diri atau tidak melayani untuk menjawab orang yang kurang akal, maka itulah yang dapat dianggap sebagai jawapannya. Ini Islam diajar demikian. Kita ni, daripada kita dilayan provokasi, orang duk provok, benda apa yang kita kena buat? Diam. Berdiam lebih baik. Pada diri kamu. Bila kita, jangan marah. Jangan kita dilayan. Kalau kita layan pada diri kita ni, maka di waktu itu kita lebih kurang dia juga yang bodoh. Sama je bodoh. Pada diri kita ni. Kalau orang tengah-tengah marah pada kita, kita diam. Lebih baik. Diam ataupun kita je memalingkan diri kita daripada keadaan yang sedemikian rupa. Kalau kita ni bercakap juga, kita jawab juga. Bila kita jawab, di waktu tersebut, kita pun akan hilang kawalan pada diri kita. Bila hilang kawalan, maksudnya di waktu ini, benda yang akan berlaku apa dia? Kamu akan jadi manusia yang bodoh dalam diri kamu sebagaimana dia yang bodoh tadi. Kalau kita nak suruh, kalau kita berhadapan dengan keadaan sebegini, ialah dalam hidup kita ni kan adalah provokasi-provokasi yang tak pasal-pasal akan terjadi. Tiba-tiba ada benda yang demikian yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita dengan anak menantu kita, kadang-kadang kita dengan mertua kita, kadang-kadang kita dengan jiran tetangga kita. Hidup kita ni oleh kerana kita terlibat dengan orang. Orang ni pula hormon dia berbeza-beza. Dia tak sama dengan kita. Kadang-kadang orang ni perangai dia, sikap dia tiba-tiba je menjadi kemarahan. Kita pula di saat tersebut kita diajar supaya bertenang je, lapang diri kita. Jangan bagi ruang untuk syaitan menguasai di saat mana kemarahan terjadi. Ayah tu dia sebut, ustaz sedap je ustaz sebut. Kalau kena pada ustaz pun tak terkawal. Dia sebut demikian. Ana sebut banyak kali kan. Inilah dia panggil latihan. Sebab tu Islam suruh kita belajar. Kita duduk tiap-tiap minggu belajar. Yang belajar tiap-tiap minggu ni pun tak boleh kawal dia panggil. Cuba bayangkan yang tak belajar-belajar langsung. Yang tak belajar-belajar langsung lagi tak terkawan. Yang belajar, kita ni yang belajar ni. Yang duduk belajar ni dengar. Kita kan dengar ni. Bila kadang-kadang kita teringat balik. Oh, pernah belajar dah dahulu. Kita jadi demikian. Itulah yang menyebabkan Islam suruh kita ni belajar. Jangan berhenti belajar. Sampai bila kita kena belajar ni? Sampai kita mati lah. Selagi mana Allah tak tulis kita mati dan kita belum lagi tutup mata kita, belajar, duduk, mendengar pada diri kita ni dengan tujuan untuk apa dia? Mendidik diri. Itu tujuan utama diri kita ni. Nak suruh kita ni tersusun dengan cara susunan agama. Macam mana agama nak suruh kita terjadi dalam hidup kita? Menjadi yang bagaimana yang dituntut dalam agama ni menjadi sukar kecuali kita ni melatih diri kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada hakim pernah diberitahu dan demikian. Alangkah kuatnya si fulan itu dalam mengendalikan nafsunya. Ada orang yang bercakap dengan orang yang bijak. Hakim ni maknanya orang yang bijak. Orang yang bijaksana. Pernah orang sebut ada dia, alangkah kuatnya si fulan itu dalam mengendalikan nafsunya. Orang sebut, bagusnya dia dalam mengawal diri. Keadaan apa pun tidak suka cepat-cepat marah. Dan kalau dapat dipertahankan saja. Lalu hakim tersebut berkata, ni ada orang kata, Allah bagusnya dia tu. Dia boleh kawal diri dia. Bagusnya dia tu kerana dia boleh kawal diri. Kemudian lepas tersebut, hakim lalu berkata, orang yang bijak ni kata, orang semacam itu tidak akan dihinakan oleh keinginan ataupun kesyahwatannya. Maksudnya syahwatnya tidak akan diikuti. Sebab jikalau diikuti, tentu menjadi manusia yang hina dina. Juga tidak dapat dikalahkan oleh hawa nafsunya. Bahkan tidak dapat kemarahannya itu akan memenangkan dirinya. Itu cara demikian. Maknanya, kenapa orang tersebut boleh jadi macam tu? Kerana dia tak turut hawa nafsu lah. Senang kita.
Orang tu jadi hebat tu kerana dia tak layan hawa nafsu dia. Hawa nafsu kita ni memang dia nak macam tu. Wa hawawun muttaba. Rasulullah sebut di antara benda, di antara tanda muhlikat. Muhlikat maknanya kehancuran dan kebinasaan. Binasanya hidup kita ni salah satunya mengikut hawa nafsu. Melayan hawa nafsu. Binasa kita. Tapi dalam hidup ni Islam ajar jangan layan hawa nafsu, jangan. Tapi hawa nafsu ni mesti dididik menjadi nafsul mutmainnah. Jangan kamu layan. Kalau kamu layan nafsu, nafsu tersebut menjadi ammarah, nafsu yang buruk. Tapi dalam hidup kita, kita kena didik nafsu. Nafsu kita ni kita kena didik. Didik dia. Nafsu nak makan banyak. Kita ajar jangan makan banyak. Makan ni cukup-cukup je untuk betulkan tulang belakang je, senang kata. Kita sebut demikian. Didik diri kita demikian. Kita hawa nafsu kita nak cantik-cantik. Nak cantik-cantik. Biar orang semua mandang kita. Dicara demikian. Hawa nafsu lah. Hawa nafsu kita demikian. Lalu kita didik. Jangan begitu. Biar cukup-cukup lah. Biar orang panggil kita manusia pun cukup lah. Jangan sampai orang tengok kita macam kartun je nampaknya. Maknanya demikian. Jangan. Kita didik hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni nak tidur lama. Kalau boleh nak tidur ni, jangan orang kejut. Kita tidur ni, kalau boleh kalau orang kejut ni rasa nak marah. Kitanya demikian. Jangan. Kita kena ajar pada diri kita ni. Bila satu ketika sampai masa dah kita kena bangunlah. Kedengaran azan. Bila dengar azan subuh, sebelum azan subuh tu kita dah bangun awal. Misal contohnya demikian. Maknanya ni mendidik nafsu, mendidik jiwa. Tak boleh orang lain nak didik jiwa kita kecuali kita sendiri. Orang yang boleh jaga diri dia, boleh jaga jiwa dia, boleh jaga didik disiplin dalam hidup dia. Dengan jiwa dia tadi, insya-Allah orang ni akan berjaya. Orang ni akan berjaya. Tapi orang yang sentiasa melayan hawa nafsu dia, melayan hawa nafsu dia, orang ni akan kecewa dalam hidup dia. Suatu ketika nanti dia akan marah pada diri dia sendiri. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku buat macam ni? Kenapa? Kerana dia melayan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni jangan terlayan, jangan. Jangan layan sangat, jangan. Tapi didik dia supaya hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang mutmainnah. Jiwa yang tenang dia panggil. Nafsu. Bukannya nak buang. Ada pun orang pedri Kristian, misal contohnya. Dia buang terus hawa nafsu. Tak betul begitu. Sampai tak kahwin, sampai kasih kemaluan, misal contohnya, pada diri dia tersebut. Ini sebenarnya benda yang dilarang dalam agama. Agama bukan suruh kita buang hawa nafsu, tapi agama suruh kita didik hawa nafsu. Hawa nafsu di kalangan kita. Di antara benda yang menyebabkan kita jadi rosak, bila hawa nafsu kita marah. Hawa nafsu kita tak terkawal. Overheating, senang ceritanya. Kadang-kadang lebih sangat. Marah tu terlampau marah sangat. Dalam keadaan marah sangat ni, kamu tak terkawal dah diri kamu. Tengok tangan kamu tu ketar. Tangan kamu bila kamu marah. Muka kamu tu merah bila kamu marah. Bukan muka je, dengan telinga-telinga merah. Nak sebutnya bila kamu marah. Jadi diri kamu dah tak terkawal. Islam larang. Islam suruh dalam hidup ini, kamu kena kawal diri kamu. Supaya bila kamu boleh kawal diri kamu, menyebabkan kamu selamat daripada keadaan yang sedemikian rupa. Sebahagian orang-orang dahulu ada yang berkata, jauhilah kemarahan itu. Dalam apa dia? Dalam kata-kata dan tulisan mereka. Mereka sebut, jauhilah sifat marah. Sebab marah itu akan membawa diri kamu ke arah yang hina. Sebab seringkali mencari-cari alasan yang tidak benar. Itu cara demikian. Kalau ada siapa yang boleh buat signboard, buatlah signboard dekat jalan, tepi jalan tu. Jauhilah daripada marah. Senang cerita. Bila orang ni marah, dia menyebabkan dia jatuh hina dalam hidup dia. Dalam hidup kita ni, bila kita marah, kita tak terkawal. Bawa kenderaan pun tak terkawal. Tak terkawal. Orang kita ni kan, kita tahu, perasan orang Melayu kita ni, dia panggil senang untuk kita nak marah. Nak marah tu cepat sangat. Lepas tu tak terkawal. Ada sahabat saya, Ana, dia pernah sekali
Dia lepas dari jalan tol jalan Duta, dia bawa kereta. Dia bawa kereta, dia orang perempuan potong kereta dia. Dia nak marah orang perempuan tersebut. Potong kereta dia. Orang perempuan tu sambil potong kereta dia. Dia pecut, dia kejar. Dia nak balik ke Shah Alam. Tiba-tiba sampai dekat cabang Sungai Buloh tu, orang perempuan tu nak menghala ke Perak. Menghala ke Perak. Dia pun kejar juga orang perempuan tersebut. Nak potong kereta ni. Katanya dia beritahu, dia boleh potong balik kereta ni. Kereta ni bila tengok orang kejar dia lagi juga, pecut lagi. Dia dapat potong kat mana? Kat Ipoh ni dia pun. Potong dekat Ipoh ni, lepas pada potong tu baru pusing balik dia. Nak balik ke Shah Alam. Nak marah punya pasal. Nak lepas geram ni, orang penyakit dia panggil macam. Minyak habis, duit tol habis, masa habis. Benda apa yang dia dapat? Puas hati je. Puas hati benda yang dia dapat. Dengan diri dia tersebut. Habis masa dia. Balik tu letih. Dia. Nak sebutnya, bila kamu marah, kamu akan cari alasan-alasan yang tidak benar. Membazir je diri kamu. Habis je kedudukan kamu. Dia balik tu dia rasa, puas hati ustaz. Boleh potong juga. Dekat Ipoh ni boleh potong. Jauhnya nak boleh potong. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana habis masa kita. Benda-benda yang sedemikian rupa. Kita orang Melayu kita ni pula. Elok je sekarang ni elok kan. Duduk kat bawah ni. Cuba naik kereta. Naik kereta orang Malaysia lah terutama. Orang Malaysia kita ni naik kereta berubah terus perangai. Perangai apa? Perangai cepat nak marah. Cepat nak marah kita. Bila naik kereta tu, betulan kita nak cepat. Orang kat depan ni pula tu hegi. Oh Allah, nak marahnya kita. Nak marahnya kita tu. Siapa lah bawa kereta macam ni? Kita sebut. Dah tahu dah. Tak, dia nak slow. Duduklah sebelah kiri ni kita sebut demikian. Buat horn, bagi high beam, angkat lampu macam-macam. Dia buat dia macam contoh ni. Lagi nak marah, dia panggil. Nak sebutnya perangai kita ni jadi hilang waras. Bila naik kenderaan. Orang Malaysia kita ni. Anak puji orang Indonesia. Orang Indonesia anak puji. Bila anak pergi ke Indonesia, anak tengok. Mereka saling waras dalam waktu mana menaiki kenderaan. Orang Indonesia kan, kalau nak potong tu, dia ada lagi tertib dia. Dia potong tu, orang depan tu bagi jalan. Dia pun potong tu. Walaupun ada kereta kat depan. Kemudian dia nak U-turn. Kadang-kadang dalam bandar yang sibuk, dia boleh U-turn. Orang bagi jalan. Dia boleh masuk dengan elok. Ini cara di kalangan mereka tersebut. Walaupun mereka ni hidup dalam keadaan penuh sesak. Dalam keadaan demikian. Tapi bagaimana kewarasan yang ada pada mereka tersebut. Kita ni hilang waras. Bawa kereta je, habis terus. Sikap kita. Jangan jadi macam orang Arab Mesir. Orang Arab Mesir memang perangai mereka ni, Allah, bawa kenderaan pun kasar, turun kenderaan pun kasar. Orang Arab Mesir demikian. Kecuali yang ada iman tu lah. Marah orang Arab Mesir ni. Orang Arab Mesir tu, dia naik kereta, dia start je kereta, dia tekan horn dulu. Horn ni bunyi tak bunyi. Kalau horn tak bunyi, dia tak bawa kereta hari tersebut. Kenapa dia mesti tekan horn? Jalan je sikit je tekan horn. Jalan je sikit tekan horn. Ada kerja dia panggil demikian. Budaya kita ni, naik kenderaan, jadi diam tapi nak marah. Pembuli jalan. Kadang-kadang, anda tengok kadang-kadang, orang potong dia. Bila potong dia tersebut, dia keluar tangan dia tunjuk isyarat lucah. Dia nak marah orang potong dia. Apa masalahnya? Dah orang tu pun dah potong ke depan dah. Tapi dia nak puas hati dia tu. Dia turun cermin, dia keluarkan tangan. Tunjuk isyarat lucah. Isyarat lucah, ajak bertumbuk boleh hilang. Ada juga yang ajak bertumbuk. Pun ada juga demikian. Ada seorang hamba Allah ni, dia cerita dia. Dia kata, dia bawa kereta, sampai traffic light, dia tertidur. Dia tertidur dekat traffic light tu. Sebab dia ni suka tidur. Bahaya juga orang macam ni. Dia nak tunggu traffic light tersebut daripada merah ke hijau. Dia tertidur. Bila sampai hijau, orang tekan horn kat belakang. Pom. Dia lena lagi tidur. Lena. Bila dia terjaga balik, lampu tu dah berubah jadi merah balik.
Marah orang belakang. Marah orang belakang tu, dia nak marah orang belakang tu, dia tutup enjin kereta dia, dia ambil anak kunci, dia pergi ke belakang, dia kata engkau ambil kereta aku ambil kereta engkau. Dia sebut demikian. Padahal dia yang salah, dia tidur. Dia sendiri yang cerita tu, hamba Allah demikian. Macam-macam gaya PR manusia ni kan. Tu tahan lagi, yang macam anak cerita minggu lepas tu, mengandung terus dia ni. Orang lelaki yang termengandung tu kan. Punca apa dia? Punca tak boleh nak kawal kemarahan. Hidup ni belajar untuk kita kawal kemarahan diri kita ni. Ada pula yang dikatakan oleh orang yang dahulu yang demikian. Takutilah oleh kamu akan kemarahan. Sebab marah itu dapat merosakkan keimanan. Oh, itu lebih bahaya lagi. Kalau sekadar kamu marah, rosak jasad kamu. Tahan lagi. Tapi yang bahayanya, bila kamu rosak iman. Iman kamu terjadi rosak. Bila kamu marah. Iman ni satu anugerah Allah yang tak ternilai yang Allah kurniakan pada kita. Kalau kita ada keimanan, itu anugerah Allah. Hadiah Allah pada kita. Kerana tak semua orang Allah bagi keimanan. Iman ni maknanya keyakinan. Tak mudah kita nak jadi manusia yang yakin dengan agama. Sebab apa dia? Sebab dunia kita ni dunia materialistik. Dunia kebendaan. Bila kita dapat iman, keimanan dalam diri kita, kita kena jaga iman kita, jangan bagi rosak. Jangan bagi rosak. Kerana iman ni Allah anugerahkan pada seseorang. Para hadis kan tengok, kita boleh datang dengan kuliah ini kan. Kenapa kita boleh datang dengan kuliah? Kerana kita ada iman je. Kalau kita tak ada iman, kita tak datang. Tengok orang lain, minta maaf nak sebut. Orang lain, kita tengok orang lain. Orang lain yang dia duduk je kat rumah. Padahal dia tahu ada majlis ilmu. Dia tahu pentingnya dia hidup dengan adanya ilmu. Tapi kenapa dia tak boleh datang? Kerana Allah tak anugerahkan dia pada diri dia keimanan. Keimanan ini satu hadiah Allah. Ramai orang kita ni, kadang-kadang kita berjumpa bermacam-macam orang. Kenapa bermacam orang? Kerana orang tersebut hidup dalam keadaan yang tidak ada iman. Hidup dalam keadaan tak iman. Bila tak beriman, dia akan jadi tak selaras perjalanan hidup. Kita berjumpa dengan orang yang sama budi pekerti dengan kita. Kenapa budi pekerti dia sama dengan kita? Kerana sama-sama ada iman. Kalau sama-sama ada iman, menyebabkan rasa ketenangan dalam hidup kita. Di antara benda yang boleh merosakkan keimanan kita apa dia? Kemarahan. Bila kita marah, rosaknya ialah iman. Iman ni dipanggil enjin yang utama pada tubuh badan kita. Kalaulah sekiranya iman kita ni dah tak ada nilai lah kita. Sebagaimana kereta yang tidak ada enjin. Sudah tidak ada nilai. Dipanggil demikian. Demikian juga jasad. Jasad yang tidak ada iman. Islam sebut jasad yang tidak ada iman ni bagaikan mayat-mayat yang bergerak hidup. Yang tak ada nilai keimanan dalam hidup itu. Rosaknya iman kita datang daripada mana? Daripada salah satunya. Bila kamu melakukan kemarahan. Kamu biarkan kemarahan itu dalam tubuh badan kamu. Menyebabkan kamu hilang keimanan. Sebagaimana jadam tentu dapat merosakkan madu. Benda yang pahit. Jadam ini maksudnya benda yang pahit lah. Bila masuk dalam madu, dia akan jadi rosak madu tadi. Demikianlah iman. Iman ini akan rosak. Bila apa dia? Bila kamu dah mula membiarkan diri kamu dengan kemarahan. Dalam hidup kita, kita marah je. Tak terkawal kemarahan kita, dia akan merosakkan kita. Abdullah bin Mas'ud berkata, lihatlah, artinya perhatikanlah seseorang itu perihal hilim ataupun sabarnya. Sabar dia. Jikalau ia di saat marah, juga lihatlah di saat mana dia marah. Waktu mana dia marah, kamu tengok. Macam mana dia boleh kawal diri dia saat kemarahan. Seseorang ni kamu boleh lihat dia, hebat dia tak hebat bila dia marah. Kalau dia marah tu dia boleh kawal diri dia, itu tanda orang yang hebat. Orang yang hebat dalam hidup dia. Juga lihatlah perihal dapatnya dipercayai, yakni apakah ia dapat diberi amanah ataupun dapatkah ia dipercayakan ataupun tidak. Di saat mana ia dalam keadaan tamak, kamu tengok dia. Kalau dia dalam keadaan tamak, kamu perhati pada dia. Dia ni orang yang boleh diberi amanah ke tak boleh? Kita nak beri barang.
kita nak bagi sesuatu pada dia. Kamu tengok dia, di saat mana dia tamak macam mana. Kalau dia tamak tu dia boleh kawal diri, maknanya kamu boleh bagi tanggungjawab untuk dia. Bagilah amanah untuk dia. Sebab bagaimana kamu dapat mengetahui perihal hilimnya jikalau ia sedang dalam keadaan tidak marah. Sedangkan tidak marah. Dan bagaimana kamu dapat mengetahui perihal amanahnya jikalau ia sedang tidak dalam keadaan bersikap tamak. Bila dia tamak, biasanya dia akan khianat. Manusia ni dua penyakit ni. Marah dan juga yang disebut dengan marah dan juga tamak ini sendiri. Datang daripada mana? Marah ni. Kamu nak tahu orang tersebut, dia ni marah ke tak marah, kamu tengok waktu mana dia diuji oleh Allah dengan ujian. Dia boleh tahan tak boleh tahan. Sabar tak sabar. Demikian juga dengan orang ni, dia bertanggungjawab ke tak bertanggungjawab terhadap satu amanah yang diberi. Bila saat mana kita bagi pada dia saat satu benda yang banyak tersebut, dia jadi tamak tak tamak untuk diri. Kalau dia tamak, maka sebenarnya orang ni tidak amanah. Orang ni tidak amanah pada diri. Kita nak tahu keadaan seseorang tadi. Kadang-kadang kan kita ni kan, kita ada duit sikit, kita bagi pada orang ni. Orang ni kita kata, bagi duit ni saya bagi ni untuk diagih-agihkan pada orang. Bagi pada orang miskin. Waktu mana bagi pada orang miskin ni, dia pun ambil, dia pun bagi. Tapi bagi pada orang miskin sikit, yang dia disimpan tu banyak. Bahagian dia tu kan. Ni kan berlaku tamak, dia panggil. Orang ni tak amanah. Ramai orang demikian. Sebelum daripada ni kan, kalau kita baca dalam sejarah kita ni, ramai mana orang kita khianat sama-sama kita. Khianat sama-sama kita. Bila disuruh, yang ni hak rakyat, yang ni kena bagi betul-betul. Tiba-tiba, dia tak bagi sebetulnya. Simpan untuk bahagian dia. Bahagian dia sikit, dia bagi juga untuk rakyat sikit, dia ambil juga bahagian dia. Yang ni tidak amanah. Dia panggil tidak. Orang ni khianat dalam melaksanakan tanggungjawab pada dia. Orang ni tak layak untuk diberi kepada orang yang sedemikian rupa. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah daripada dinasti Umawi dan zaman kerajaan Umawi, menulis surat kepada gubernurnya ataupun salah seorang pegawai yang diangkat olehnya sebagai ketua, dipanggil ketua Datuk Bandar lah ataupun menteri besar lah di negeri lain. Isinya ialah Umar Abdul Aziz, dia tulis apa dia? Janganlah kamu menghukum ketika mana kamu sedang marah. Kalau kamu nak jatuh keputusan, jangan kamu jatuh keputusan di saat mana kamu marah. Jangan kamu letak keputusan itu di saat mana kamu marah. Jadi, apabila kamu marah pada seseorang, maka tahanlah ia dulu di tempat tahanan. Kalau kamu nak marah pada seseorang, kamu tahan dia dahulu di tempat tahanan. Manakala marah kamu sudah hilang, maka keluarkanlah ia dan hukumlah kalau memang betul-betul bersalah dengan bukti yang tepat yang ada. Hukuman itu pun harus sesuai dengan kesalahan atau dosa yang dilakukan olehnya. Dan kalau hukuman itu berupa pukulan dengan sebat, maka janganlah melebihi sebatan itu dari 15 sebatan. Dia ajar demikian. Itu cara Umar Abdul Aziz dia sebut pada gubernur dia. Dia sebut pada gubernur dia, kalau kamu berjaya tangkap orang, katakanlah dia berjaya tangkap orang yang mencuri, misal contoh. Bila orang tu mencuri, kamu jangan jatuhkan hukuman waktu mana kamu tengah marah. Cuba tengok orang kan, orang yang apa dia, ragut. Bila kena tangkap tu, orang tibai dia. Orang tibai dia, orang pukul dia dan sebagainya. Orang semua tengah marah. Kamu jangan. Ambil dia, letak dalam tahanan dahulu. Masuk dalam tahanan dahulu. Bila ambil dia letak dalam tahanan, kemudian waktu mana kamu dah reda, dah marah kamu mulalah bicarakan dia. Bila bicarakan dia, cukup bukti, cukup syarat semua, yang memang sah dia buat salah, maka kamu sebablah dia. Tapi sebab pun jangan lebih daripada 15 sebatan. Ta'zir, dia panggil hukum ta'zir. Hukum ta'zir ni, dia terserah kepada pemimpin. Dia ada hukum hudud. Dia ada hukum yang disebut dengan ta'zir. Dalam Islam ni, hukum ta'zir ni diserah kepada hakim yang memutuskan. Dia panggil demikian.
Ini masalah kita je. Ta'zir pun tak ada kita ni. Ta'zir di negara kita ni pun tak ada. Ta'zir, hudud dan hudud lebih lagi lah. Sebut hudud pun ngeri dah orang kita ni. Orang kita ni sebut hudud dan pun dia terbayang terus potong tangan. Dia terbayang terus. Akhirnya ditolak orang kita. Ditolak tu kan apa? Yang ditolak tu bukan ditolak apa pun. Ditolak Allah. Ditolak Al-Quran. Wa tilka hududullah. Inilah hudud yang telah ditentukan oleh Allah. Allah ajarkan az-zaniyatu waz-zani. Dia panggil rejam. Rejam ni orang perempuan yang berzina, orang lelaki yang berzina. Yang dianya cukup syarat. Sebab dia sebanyak 100 kali sebab. Kalau cukup syarat lah, bila cukup dah nampak jelas dia berzina. Kemudian manakala orang lelaki as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri, bila cukup syarat dia, dengan syarat-syarat yang digariskan agama, hendaklah potong tangan dia. Siapa yang ajar ni? Allah yang ajar dalam Quran. Kita kalau yang ni, orang kita ni kata tak boleh. Kita masyarakat majmuk, dia sebut demikian. Dia jawab, orang kita ni dia jawab, tak boleh buat. Kerana apa dia? Kerana masyarakat majmuk. Kamu ingat ke Allah ni tak tahu ke masyarakat majmuk? Kamu ingat ke Allah ni bodoh sangat ke masyarakat majmuk? Nak sebutnya, Allah yang menjadikan hukum itu, Allah juga yang menciptakan manusia. Allah tahu dah. Dengan tujuan apa Allah buat demikian? Nakalan minallah. Dengan tujuan untuk cegah. Akan datang nanti, manusia tak berani nak buat benda-benda yang demikian. Orang kita kan, sekarang, sampai hari ni tak selesai masalah. Bila tidak disumberkan dengan syariat. Bila disumberkan dengan wahyu, ada yang disebut dengan datang daripada sumber wahyu mengikut syariat agama, maka di waktu tersebut datanglah pertolongan Allah untuk menjaga ketenteraman kita. Ini tak tempat kita ni jenayah-jenayah menakutkan dan mengerikan. Polis pun tak terkawal. Nak sebutnya polis pun tak terkawal. Yang jadi masalah, polis sendiri buat jenayah tak boleh. Yang jadi demikian. Kerana apa dia? Kerana undang-undang tu tidak datang daripada sumber yang asal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa lari kereta yang dicuri kan. Dicuri. Kemudian bila kena rompak kereta ni, berjaya tangkap. Bawa masuk dalam balai polis. Letak kereta tu dekat balai polis. Tahu-tahu hilang pula kereta tu dalam balai polis. Nak sebut je sampai tahap demikian. Macam-macam gaya. Polis ambil barang dan sebagainya. Kemudian letak dan sebagainya. Di saat ini. Bila sampai saat tertentu, cari barang tu tak ada pula. Barang tersebut. Ni nak sebutnya apa dia? Tak terkawal. Maknanya, dalam tu sendiri pun buat khianat juga. Ni sampai tahap demikian. Kalau begitu jadinya, yang menyebabkan di waktu ini, hilanglah kekuatan ummah. Kita nak kembali balik, nak suruh perundangan kita yang kuat, kena balik pada Al-Quran. Kena balik pada Al-Quran. Kalau kita tak balik pada Al-Quran, undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah, selagi itulah kita tak akan aman. Kita tak akan bahagia dalam kehidupan kita. Tak boleh nak bayang kita kan, Allah tunjuk satu-satu depan mata kita sekarang. Kapal terbang yang baru tu boleh terhempas. Padahal kapal terbang tu baru lagi boleh terhempas. Ni nak sebutnya Allah tunjuk satu-satu. Orang Indonesia kan, dia sebut, dia kata, di langit Allah tunjukkan kapal terbang jatuh. Di bumi Allah tunjukkan gempa bumi. Di lautan Allah tunjukkan tsunami. Benda apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada manusia? Langit, air, kemudian tanah. Semua tiga-tiga Allah tunjukkan. Semua nak tunjuk kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sekarang agama lain terdiam semua. Tak ada agama lain disebut, ni Tuhan saya yang buat kerja ni. Tuhan lain, tak ada. Semua agama lain kena terdiam. Kuasa siapa ni? Kuasa Allah. Allah yang menunjukkan kuasa dia tersebut. Kemudian disebut lagi, Ali bin Zaid berkata, ada seorang lelaki daripada golongan kaum Quraisy kerana suatu persoalan, lalu berkata keras kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang lelaki ni di kalangan kaum Quraisy ni, kerana dia ada masalah, sesuatu masalah, lalu dia bercakap kasar dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni di antara khalifah Islam yang disuruh oleh ulama, khalifah Islam yang kelima.
Waroknya dia. Dia warok ni sampai peringkat kucing dengan anjing boleh berjalan sekali. Zaman dia tu, maknanya warok dia tu terkesan kepada makhluk-makhluk binatang yang lain. Sampai kucing dengan anjing tu kan boleh berjalan elok je sekali. Ni sebutnya keamanan zaman dia. Tapi dia merintah 2 tahun lebih je. 2 tahun lebih je. Orang tahu hilangnya keberkatan dia ni wafat bila? Bila anjing dengan kucing tadi berkelahi balik. Nak sebutnya hilang. Anjing dengan kucing ni, sejarah kan, sejarah kucing dengan anjing tak pernah lagi baik dipanggil. Dalam keadaan bercakaran je jumpa, dia akan jadi demikian. Tapi di zaman dia, Allah jadikan sampai tahap demikian. Disebutnya dalam sejarah. Ditintakan. Zaman dia ni zaman penuh keadilan Islam. Kecantikan, hidup dengan penuh ketenangan dan kegembiraan. Zaman-zaman emas. Dipanggil zaman-zaman kehebatan. Selepas pada zaman Nabi Muhammad SAW, turun sahabat-sahabat. Zaman Umar Abdul Aziz. Tiba-tiba begitu pun dia lemah lembut. Jaganya masyarakat, jaganya negara ini, jaga negara umat Islam dengan cara aman. Tiba-tiba ada lagi orang datang bercakap kasar dengan dia. Orang yang datang bercakap kasar dengan dia. Kemudian Umar menundukkan kepala. Lama sekali. Bila orang tu cakap kasar je, Umar tunduk je kepala. Padahal dia ni Amirul Mukminin. Dia tunduk kepala dia. Selanjutnya ia berkata, dia sebut, kamu ingin sekali kalau syaitan menggoda diriku dengan menggunakan kekuasaanku sebagai sultan, yakni ketua negara. Kamu ni perowoh aku ni, macam nak suruh syaitan masuk je dalam tu badan aku. Mentang-mentanglah aku ni ketua negara. Dia sebut demikian. Sebab manakala aku telah terkena godaan syaitan tadi, pasti menghukum kamu pada hari ini juga. Kalau aku guna kuasa aku biarkan syaitan ni masuk. Nescaya kamu yang jadi bangsa nanti. Umar disebut demikian. Sedangkan kamu dapat memberi balasan hukum padaku besok, manakala kalau aku jatuhkan hukuman dalam keadaan aku ni terprovok dengan kamu. Tengah-tengah kamu provok ni, di akhirat nanti, aku pula dibalas oleh Allah kerana sikap kamu tadi. Umar Abdul Aziz, dia ajar demikian. Nak sebutnya dia kata, untuk apa kamu provok aku ni? Sampai begitu sekali. Nak buat biar syaitan ni masuk dalam tubuh aku, kemudian menyebabkan di akhirat nanti, aku juga akan didakwa di hadapan Allah SWT. Kan? Sebab tu jaga diri kita, jangan suka provok di kalangan kita. Orang kita kan dia provok je, provok. Anda biasa sebut kan, suami isteri dalam rumah tangga. Jangan suka provok suami. Isteri jangan suka provok suami. Manakala suami pula jangan suka provok isteri. Dua-dua ni kena jaga diri kita. Anak-anak jangan provok mak ayah, jangan sampai peringkat mak ayah hilang kawalan. Demikian juga dengan jiran tetangga. Jangan suka provok jiran yang sebelah. Jangan. Provokasi ni berlaku dalam kehidupan kita. Bila kita ni tekan, kita tekan, akhirnya kita buat satu tindakan yang luar batasan, di akhirat nanti menyesal. Di akhirat nanti kena balik pada diri kita. Kan ramai kan orang. Kalau dengan jiran tu, dia provok je, ditanam pokok dekat dengan tanah sekitar rumah dia. Dia provok lah tu. Lepas tu, bila dia tanam, berjiran ni kan. Jiran ni, dahan-dahan tu masuk rumah sebelah. Di waktu itu, jiran, kita sebagai jiran, dengan dia macam mana? Sakit hatinya, daun dia jatuh. Bila jatuh buah, dia ambil, tak tahan. Jiran sebelah ambil, jatuh daun, dia suruh kita sapu. Yang ni yang menyebabkan provokasi ni berlaku. Selagi mana pohon tu ada, selagi itulah terprovok. Kita kena sebut kalau kita berjiran. Sebut dekat jiran kita. Ambil je lah yang buah-buah yang ada tu, kita pakat-pakat ambil. Siapa yang dapat dulu, one to zoom, senang kita. Kita dengan jiran kita. Kalau kita nak tanam pohon, betul-betul dekat dengan tanah, sebelah dengan tanah dia. Kadang-kadang jadi demikian. Kadang-kadang kan, ni jiran, yang jiran. Bukan jiran je. Kadang-kadang rumah tangga sama juga. Rumah tangga ramai mana orang yang provok suami isteri kan.
Kalau berani sangat, cerai je saya ni, dia sebut. Kalau berani sangat, saya tahu kamu tak boleh hidup seorang-seorang, dia sebut. Dia provoke demikian. Lama-lama, suami dia ni, geram sangat, cerai je lah, dia sebut. Bila cerai, dia buat zalim. Dia cerai isteri dia. Bila dia cerai tersebut, dia mula tak bagi nafkah. Dia tak bagi yang disebut dengan anak-anak tu dengan kawan tersebut. Dengan sebelah sana. Yang menyebabkan dengan bekas isteri dia. Dia pula kahwin dengan isteri baru. Kemudian isteri baru dia pula dapat anak lagi. Dia tak peduli dah anak yang sebelah sana. Dosa dia. Dosa yang dilakukan. Isteri tadi, di akhirat nanti, isteri ni akan tuntut balas. Anak-anak ni akan tuntut balas. Di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Inilah dosa-dosa yang sering kali dilakukan dalam masyarakat kita. Kesan daripada mana? Kita membiarkan syaitan masuk dalam rumah tangga kita. Kawallah diri dalam keluarga kita ni, jangan biarkan syaitan masuk. Bila syaitan masuk, habis. Tak terkawal dalam hidup kita. Dosa yang berpanjangan. Ada orang kata, kalau dah bercerai tak ada dosa dah Ustaz. Bila dah bercerai dah dengan orang tersebut, misal contohnya, tak, tetap dosa lagi. Nah, tanggungjawab tu ada lagi. Tanggungjawab nafkah. Yang dia, lepas pada dia bercerai tadi, ramai mana orang yang lepas pada bercerai, dia tak bagi nafkah pada orang yang dia ceraikan tadi. Ada lagi tanggungjawab dia. Dia kena ada lagi berterusan. Ramai mana bekas isteri ni beratur dekat mahkamah. Kemudian minta di mahkamah buat tuntutan dengan suami. Waktu mana hidup dahulu, saya bekerja, saya bertungku lumuh menjaga. Mana hak harta pencarian saya sepanjang daripada saya hidup dahulu? Ada orang dia kata, dah bercerai, tak ada hak je lah. Dia sebut. Ini pun berlaku benda-benda demikian. Kalau tidak, tak penuh mahkamah syariah. Kalau tidak, kerana apa dia? Kerana manusia yang hidup tak dapat mengawal kemarahan itu sendiri. Allahu Akbar. Kalau jemaah ada masa kan, cuba pergi duduk di mahkamah tu setengah hari. Duduk je mahkamah syariah setengah hari. Dengar masalah manusia. Bingung nampak. Hakim tu daripada hitamnya rambut putih rambut hakim. Anak sebutnya sampai peringkat demikian. Tiap-tiap hari dengan masalah orang. Kena 25 kes hari. 25 kes hari. Kena dia nak dengar cerita orang. Orang tu cerita macam ni. Orang ni cerita macam ni. Tu hakim yang tempat kaunseling, tempat Allah banyaknya masalah-masalah yang nak layan hawa nafsu di kalangan manusia ni. Kita ni tak jadi hakim ni kan. Ramai mana orang telefon tanya masalah. Ustaz, saya ni dah tercerai ke belum? Saya ni, suami saya tulis macam ni. Kata macam ni pada saya. Dah jatuh ke cerai? Jatuh ke talak saya ni macam ni? Dia kata. Ada yang semalam hantar mesej. Ustaz, Ustaz, suami saya sebut, awak ni menyusahkan hidup saya je, dia sebut demikian. Ada seorang tu, suami dia tulis, suami dia bagi tahu, awak ni ada penyakit mental. Awak ni ada penyakit mental. Dia tuduh isteri dia ni ada penyakit mental. Isteri dia pun hantar mesej pada anak. Ustaz, dah jatuh ke cerai saya ni, suami saya kata saya ni penyakit mental. Anak kata tak jatuh. Yang sekarang ni dah suami kata ada penyakit mental, mengubat je lah. Senang kata. Ubat je lah kepada diri kita. Macam-macam gaya. Rumah tangga ni kan. Mesej kita tu yang minta maaf sangat. Kadang-kadang ada yang mesej jemaah. Yang kadang-kadang jemaah hantar mesej, anak tak terjawab. Banyak sangat mesej-mesej. Kalau orang tahu nombor telefon kita kan, tak makan kita. Dengar masalah orang tu satu, tengah makan bunyi telefon, tengah makan bunyi telefon. Rasa nak ambil telefon tu nak hempah pula. Tapi teringat, jangan marah. Jangan marah, relax. Nak sebutnya manusia ni macam-macam gaya dalam hidup ni. Iyalah macam anda cerita kan. Kadang-kadang manusia berbeza-beza. Pukul 3 pagi telefon. Pukul 3, pukul 2 pagi telefon. Angkat telefon. Ada masalah apa? Kita tanya. Ada masalah apa? Ustaz, saya dapat anak. Saya dapat anak. Lepas tu, nak suruh Ustaz bagi nama anak saya. Allah, tunggulah pagi esok. Kita sebut. Tunggulah pagi esok.
Telefon sampai pukul 3 pagi. Tak sempat dah ustaz, baru dapat ni. Dia sebut. Lah macam anak dia nak mati dah dia. Sampai peringat demikian. Nak suruh letak nama anak. Anak pun letak nama anak Khadijah dia sebut. Khadijah. Alah tuanya bunyi ustaz dia sebut. Alah tuanya bunyi dia sebut. Nak pula. Nak sebut demikian. Anak kata nama tu cantik. Nama Ummahatul Mukminin. Nama ibu orang mukmin. Ustaz, carilah nama muda-muda sikit dia sebut. Bunyi Khadijah, bunyi tua je dia sebut demikian. Macam-macam gaya perangai orang kita kan. Dia tak puas hati dia. Kadang-kadang dia nak, kalau kita bagi nama tu, dia nak sama dengan nama dia dan nama isteri dia. Jenuh kita terfikir, nak gabung dua nama ni. Nak gabung dua nama ni untuk ada yang ada makna. Macam mana? Akhirnya kita kata nantilah, pagi esok lah. Sambung pagi esok lah. Sebahagian orang dulu yang berkata pada anak-anak dia sebut. Sebahagian orang-orang dahulu dia sebut pada anak-anak dia, hai anakku, dia sebut. Akal seorang itu tidak dapat tetap baik dan sihat. Akal kita ni jadi tak waras, tak normal. Ketika mana kamu sedang keadaan marah. Bila kamu marah, kamu ingat betul-betul, kamu tak jadi tak normal. Kamu tak jadi menjadi bagus. Sebagaimana rohnya manusia yang hidup tidak akan tetap apabila berada dalam keadaan tempat perapian yang bernyala-nyala bara api itu. Macam kita lah. Kita ni kalau kita duduk kawasan yang panas, tak selesa kan? Kita jadi macam rimas je kita. Demikian juga dengan yang disebut dengan jasad kita ni. Jasad kita ni kalau kita marah, dia jadi rimas terus. Tubuh badan kita ni jadi tak selesa terus. Kesan daripada mana? Bila kita marah, meluap-luap kemarahan. Orang yang sedikit marahnya, orang yang tersedikit marahnya, itulah orang yang tersempurna akal sihatnya. Siapa yang boleh mengurangkan kemarahan dalam hidup dia, itulah tanda kecerdikan hidup. Dia cerdik orang ni, macam orang ni cerdik, matang dia panggil. Hidup dalam keadaan yang penuh dengan keikhlasan. Jikalau ia ada di dalam dunia, ia menjadi manusia yang memiliki kecerdikan dan tipu daya atau usaha yang bagus. Kemudian dan jikalau ia berada di akhirat, ia menjadi manusia yang penyabar dan penuh ilmu pengetahuannya. Ini disebut demikian. Orang ni kalau hidup atas dunia, orang yang boleh kita tumpang. Bila dia di akhirat nanti, dia dalam keadaan tak menyusah dan menyesakkan orang. Ada orang yang jenis macam tu kan. Orang yang suka di atas dunia ni pun orang yang suka menakut-nakutkan kita. Suka menakut-nakutkan kita ni, datang jumpa dengan kita. Kamu tahu tak? Dia tu sebenarnya jahat tu, nampak je muka baik. Ni orang suka menakut-nakutkan kita. Kadang-kadang ada orang yang datang jumpa dengan kita ni kerana dia tu menyusahkan kita. Islam ajar, kamu jangan jadi macam tu. Di akhirat nanti pun sama juga. Bangun di akhirat nanti, bila bangun di padang mahsyar, masing-masing dalam keadaan gelap. Masing-masing dalam keadaan tak tahu apa. Dengar orang tu perowok macam ni, berlari begitu. Dengar orang kata macam ni, berlari mendengar balik di padang mahsyar. Orang ni, kalau dia ada sifat hin, ada dalam keadaan diri dia lemah lembut, jiwa dia tenang, di dunia pun dia akan selamat, di akhirat nanti pun dia dalam keadaan tenang. Bangun di padang mahsyar dia tahu dah aturan apa yang akan dilalui. Bangun di padang mahsyar ni, keadaan yang macam mana yang akan berlaku. Dia dah mula, Allah bagi balik segala ingatan-ingatan di dunia dahulu, segala yang kita belajar di atas dunia ini, kita mula memanfaatkan waktu mana kita berada di padang mahsyar itu. Ini kerana apa dia? Kerana kita boleh kawal kemarahan kita. Sebab adanya ungkapan yang dikatakan demikian, marah itu musuhnya akal. Bila kamu marah, kamu menjadi musuh kepada akal kamu. Dan marah itu juga pengikat akal yang sihat, membodohkan diri kamu. Bila kamu marah, kamu jadi bodoh terus. Nak kawal diri kamu. Satu Islam larang, jangan buat cubaan bunuh diri. Dia larang, hukum dia haram, dosa besar pada diri kita. Jangan kita, bila kita marah, kita nak ambil tindakan apa dia? Makan pil. Nak makan pil, mengugut dan sebagainya. Jangan. Islam larang. Haram hukum dia. Dosa besar pada diri kita demikian.
Jaga diri kita. Kawal kemarahan kita ni untuk kita ni jadi matang dan cerdik dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya berkata, betul-betul beruntunglah orang di antara kamu semua yang terjaga diri daripada sifat tamak dan hawa nafsu dan juga marah. Umar dalam khutbah dia disebut demikian. Untunglah siapa-siapa yang di kalangan kamu yang boleh jaga diri dia daripada sifat tamak. Tamak ni nak je. Yang barang orang kita nak. Dah ada pada kita, kita tak guna-guna pun. Tamak kan dalam hidup kita. Pergi ke pasar tu, rasa nak beli semua barang-barang kat pasar. Balik timbun je kat rumah. Kita tak guna-guna pun. Memburuk begitu je. Dia panggil, ni tamak, ni tamak. Dia panggil demikian. Perangai tamak ni, jauhkan diri kita daripada sifat tamak. Ada orang kita ni, dia memiliki. Bila dia nak memiliki, dia ada je. Satu, minta maaf nak sebut. Kadang-kadang orang kita kan, sampai rumah kita tu penuh padat je rumah. Nak berjalan pun sengit-sengit dalam rumah. Kenapa tamak lah tu tamak? Segala benda kita nak letak. Dalam hidup kita, tamak pada diri kita. Pakaian, setengah orang. Pakaian dalam diri kita kan. Penuh beralmari-almari. Tamaknya kita. Pakaian tersebut, kalau kita cek, kita pakai ke semua? Tak pakai pun. Habis tu, yang ni, yang terketat, dia sebut demikian. Terketat. Tak sengaja ketat, dia panggil. Habis tu, macam mana, kenapa tak bagi pada orang? Nanti, tunggu sikit-sikit lagi. Bila selim balik, kita pakai balik. Nak sebutnya perangai. Tamaknya dalam hidup. Padahal tak boleh pakai dah. Pakaian tu tak boleh pakai dah pada kita. Bagi pada orang je lah. Ini contoh yang mudah. Demikian juga dengan makanan. Demikian juga dengan kita kan. Ada yang jenis makan ubat. Bertimbun ubat-ubat kan. Rumah dia tu bertimbun ubat. Sampai expired ubat. Nak sebutnya gambaran apa dia? Orang yang jenis tamak dalam hidup. Ada yang jenis minat. Kadang-kadang yang jenis minat. Saya nak minta maaf nak sebut. Yang minat hobi-hobi ni kan. Yang kayu golf. Bertimbun-timbun kayu golf yang ada. Yang minat badminton. Batang badminton tu penuh. Yang minat apa dia? Mancing. Yang mancing tu, batang pancing tu penuh. Ni, nak sebutnya demikian. Habit yang ada tersebut menunjukkan keburukan dalam hidup seorang. Yang digunakan satu je. Yang jenis minat jam tangan kan. Penuh jam tangan dalam rumah dia. Yang dia pakai satu je. Yang dia pakai. Yang lain tu, letak je dalam almari. Tunggu habis bateri, panggil demikian. Nak sebutnya gambaran, bila kita ni tamak. Sayyidina Umar kata, beruntung kamu kalau kamu tak jadi ada sikap tamak di kamu. Yang jenis minyak wangi, sama juga. Minyak wangi, penuh minyak wangi dia. Yang jenis apa dia? Dalam dia, minat yang dia tu jadi tamak. Tamak tersebut menjadi bahaya dalam hidup kita. Tu yang jenis demikian. Yang jenis minat alat kosmetik, penuh alat kosmetik. Merah, biru, hijau, kuning ada semua. Alat kosmetik dia. Macam lampu trafik light dia panggil. Nak sebutnya, yang jenis minat dalam hidup jadi tamak dalam hidup. Bahaya. Hidup kita jadi demikian. Umar kata, beruntung kalau kamu tak ada tamak pada diri kamu. Dan jaga, boleh kawal hawa nafsu kamu. Dan juga yang ketiga, kamu boleh kawal kemarahan kamu. Sebahagian orang-orang dahulu berkata, barang siapa yang mengikuti syahwat dan marahnya, maksudnya syahwatnya yang keliru selalu dituruti dan marahnya terus saja dilampiaskan, maka kedua hal itu akan membimbingnya ke jalan menuju api neraka. Al-Hasan berkata, di antara sekian banyak tanda-tanda seorang Muslim ialah, ni, insyaAllah kita sambung minggu akan datang nantilah. Di antara tanda-tanda seorang Muslim, panjang sangat tanda seorang Muslim ni, kita akan sambung. Kalau kita nak tahu kita ni Muslim, datang minggu depan. Senang kita. Kita tahulah senang ceritanya insyaAllah. Biar Allah panjangkan umur kita, kita tahu tanda-tanda seorang Muslim insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jemaah sekalian, ada jemaah yang disebut terima kasih banyak-banyak. Dia sebut jazakallah khairan katsira kepada jemaah semua yang telah mendoakan untuk isteri Ustaz Tarmizi yang telah mendoakan saya pada 19 hari bulan 7. Alhamdulillah, syukur di atas operation yang telah berjaya dan sekarang selamat semuanya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak di atas doa yang didoakan oleh jemaah ini sendiri. Anda sebut banyak kali dah. Banyak kesan daripada jemaah yang jemaah doakan ini. Kita doa ringkas je. Sebut amin, amin, begitu je. Tapi Allah mustajabkan tu. Ada yang disebut, dia sebut ustaz, dia kata anak saya, cucu saya kena kuning tu tahap berbahaya sangat dia sebut. Tapi pada hari Khamis tu ustaz baca doa. Bila ustaz dah baca doa dia tu, lepas pada pukul 12 tu turun mendadak, turun. Maknanya selamat. Kesan daripada doa dia kata. Nampak sangat Allah bagi. Alhamdulillah lah. Kita kata kita doa je yang mustajab di sisi Allah. Kita ni ramai-ramai di kalangan kita ni lebih pada 40 orang ni, tentu ada seorang wali Allah. Orang yang Allah mustajab doa dia. Wali Allah ni tak semestinya ustaz. Tapi yang baru nak start pun boleh jadi wali Allah. Maknanya demikian. Yang baru di kalangan kita pun kadang-kadang ada yang datang ni penuh keikhlasan. Orang yang datang ni belajar ni ikhlas. Doa di kalangan kita ni doa yang Allah mustajabkan. Dia jadi demikian. Doa. Sebab tu kita jangan putus asa dalam kita berdoa. Jangan kita malas dalam doa. Dan ramai jemaah-jemaah pun ucap terima kasih banyak-banyak. Ada jemaah yang dia kata, dia kata hasil daripada doa, baca doa ni, kata alhamdulillah jadi kuat. Pulih, dia kata sepatutnya saya ni meninggal dunia dah, tapi Allah jadikan kekuatan daripada doa-doa yang dibacakan oleh kita semua. Ini kelebihan. Sebab tu jangan malu. Jangan kita rasa malu kalau kita sakit. Bila kita sakit, kita jangan rasa malu. Nak bagi tahu pada kawan-kawan kita. Bagi tahu je kawan-kawan kita, tolong doakan saya dah mula diuji oleh Allah demikian-demikian. Ada orang dia kata, bila tahu dia sakit, dia jadi rasa takut, malu dia, aib dia. Kenapa? Macam mana boleh sakit? Kamu sendiri doktor sakit juga ke? Orang tanya demikian. Ada ustaz-ustaz kan, dia sembunyi sakit dia. Kadang-kadang kita tanya, kenapa boleh sakit juga? Dia kan ustaz. Patutnya ustaz ni tak sakit lah, dia panggil. Patutnya demikian. Tak. Inilah menunjukkan kita ni manusia. Bila kita menunjukkan manusia, orang lain baca doa pada kita pula. Ini kekuatan dalam hidup kita demikian. Sebab tu Rasulullah sebut, ittaqu da'watul mazlum. Berhati-hati kamu dengan doa orang yang kena zalim. Jangan buat khianat pada orang. Kalau kamu buat khianat pada orang tu baca doa, kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Kerana dia baca doa. Dia baca doa ni, dia dengan Allah. Minta dengan Allah SWT. Jadi ramai sangat minta baca doa ni. Tambah anak yang nak memasuki peperiksaan dan sebagainya. Kita bacalah doa-doa di kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina. Warhamuhuma kama rabbayna saghira. Wal jami'il muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يسر أولادنا في امتحانهم خصوصا إلى إيمان ذكري بن محمد هلمي اللهم يسر أولادنا في امتحان محمد معاذ حفيظ محمد مخرس حفيظ محمد مزمل حفيظ اللهم يسر أولادنا في امتحانهم خصوصا إلى محمد سفيان عدلان اللهم يسر لهم اللهم يسر إيمان شرف بن أشرف وأدم دانيال بن محمد فريد اللهم يسر أولادنا في امتحانهم أمير زهيد بن عمر نور عليا ميسرة بنت عمر اللهم يسر لهم ولا تعسرهم وتممهم بالخير ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.